super ringkas. Sebenarnya sebab anak tak kenal, kemungkinan sila-sila ada otai kan. Ada otai pasal lebih power ke, kita tak tahu pun. Cuma pengalaman anak pernah tengok orang yang dah selesai munaqashah sekalipun, dan pengalaman anak menghadiri munaqashah, contohnya di antara perkara-perkara yang dikritik, contohnya Fihris dia tak compare dengan isi. Contoh fasal awal kat Fihris, contohnya kata muka surat 20. Bila cek Fihris tu fasal awal tu muka surat 25. Berlaku macam ni sebab apa? Sebab dia buat semua benda secara manual. Contohnya apa? Dia dah siap tesis, tiba-tiba dia ada tambah satu benda. Bila dia tambah satu benda, muka surat semua berubah. Dan dia pun pergi kat Fihris tu, dia ubah secara manual. Fasal awal muka surat sekian. Mungkin ada yang gelak sebab yang dah pro, tapi mungkin ada yang bayangkan macam itulah sepatutnya dibuat. Sebenarnya dalam Microsoft Word, semua benda tu telah disusunkan secara automatik. Apa yang kita ubah, Fihris tu akan berubah secara automatik. Itu di antara contohnya. Contoh yang lain, anda pernah jumpa, tapi ini di peringkat tamhidi lah. Hatta footnote tu dibuat secara manual. Dibuat garisan, dibuat footnote tu manual. Itu nampak macam agak melampau lah. Footnote tu benda yang asal. Hamis tu kita tekan footnote, kita akan keluar. Okey, itu jadi nak kongsi sedikit tentang penggunaan Microsoft Word. Jadi anda akan swap PowerPoint dengan Microsoft Word. Tapi andai siapa-siapa yang ada cara lebih berkesan, terus bagi tahu, Ustaz, ada lagi senang lah, macam itulah contohnya kan. Okay, first kali tentang font. Antara font pilihan yang anda tahu, biasanya kebiasaan Arab, dia pakai traditional Arabic dalam tesis. Ada yang terus pakai Arial, dia tak ubah pun. Arial tu yang petak-petak. Tapi yang okey sikit dia pakai traditional Arabic. Ada yang pakai Arabic type setting, tapi Arabic type setting tu, kalau tesis yang sepatutnya 600 muka surat akan dapat dalam 200.5 je, sebab tulisan dia terlalu rapat. Okey, yang Ustaz Syamil sebut tadi, Lotus, dia akan kongsikan, itu di antara yang okey. Ada yang nama dia Ratib Lotus, cantik, amat cantik, tapi susah sangat. Sebab kita tak boleh nak edit control all. Bila kita control all kan, Ratib Lotus ni, kurungan ayat Quran akan berubah, angka akan berubah, kita kena ubah satu-satu. Jadi tak, walaupun cantik, tapi siapa yang tabah boleh pakai lah, yang tak tabah tak boleh pakai lah. Yang terakhir traditional nasah juga cantik. Itu di antara font-font yang boleh dipilih. Ana setakat ni masih pakai traditional, tapi Ana akan cuba tukar Lotus yang Ustaz Syamil suggest kan. Okey, size macam Ustaz Syamil cakap, Azhar tak ada letak syarat pun berapa font. Ana pernah tengok dekat maktabah markazi tu sampai terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Memang tak ada syarat. Cuma agak-agak jangan melampau lah kan. Dalam satu muka surat tinggal 4-5 baris, bukanlah. Jadi standardnya, tajuk besar tu 20, habis-habis besar boleh sampai 24, isi tu 18. Kalau nak kata, tesis aku 2 tu lebih, buatlah 20. 20 tu boleh terima lagi. Hamish bawah 16. 16 paling besar lah. 14 kecil sangat, 16. Tapi benda tu bergantung kepada tulisan juga. Contohlah Arabic type setting tu, kalau pakai 20 pun masih kecil. Arabic type setting tu boleh sampai 26 sehingga 28. Tengoklah muka surat. Tentang spacing ni apa? Setiap baris yang kita tulis tu, kadang-kadang ada setengah font dia memang dah ada space. Nombor baris pertama dengan baris kedua tu dia dah macam dah ada jarak. Ada setengah font dia rapat. Ketika tu boleh pakai spacing kat dekat home. Sini panggil spacing. Kita control all kan, tengok kesesuaian. Ini kalaulah orang bermasalah dah dirasa masail 50 pun dapat 300 muka surat je. Macam mana nak bagi nampak juga sampai 400.5 tu, tukarlah spacing ni daripada 1.0 naikkan kepada 1.15. Anda pernah tengok orang buat sampai 2.0. Apa masuk 2.0? Ibarat kalau kita tulis atas nota selang sebaris lah. Kita tulis baris kedua kosong. Sebenarnya itu tesis Ustaz Hero sendiri. Anda tengok, Ustaz Hero buat macam tu. Tapi sebenarnya membantu musyrif juga, membantu musyrif munakis dalam mentasheh. Satu baris bawah tu spacing dia agak luas, sebenarnya membantu munakis untuk senang. Kalaulah kita buat rapat, cuba bayang banyak sangat. Masa munakashah itu cuba bayang, dia kata muka surat 20. Saya silap 10 minit kat muka surat 20, banyak sangat. Sebenarnya saya ikut kat bila makin luas, kemungkinan masa munakashah tu dia kata muka surat 20 ada satu salah. Lepas tu muka surat 30 ada satu salah. Sebab apa? Kita yang dengar ni, kita tak tahu pun macam mana bentuk tesis orang tu. Kadang-kadang kita sikit je salah, padahal dia punya tulisan punya jarak kan. Kadang-kadang yang guna rapat ni makin banyak lah.
akan nampak kesalahan dalam satu-satu muka surat. Okey, Ana biasanya Ana akan guna 1.15. Sebab setakat ni Ana guna tradisional tu, dia agak rapat. Itu spacing. Okay, yang seterusnya, untuk peringkat mula-mula buat, kebiasaannya kita ada masalah pada format ataupun hamish. Ana yang basic word tu memang tak patut kita sebut lah, cara perenggan apa tu simple lah. Format ni kalau buat kali pertama, sebab kita semua tulis rumi, format tu akan duduk di sebelah kanan, kiri lah. Kita nak tukar kepada kanan. Okey, kita nak daripada kiri tu kita nak tukar kepada kanan. Itu biasa menjadi masalah. Kalau first time, memang sebelum tu tak pernah buat lah, ataupun masa yang bahas kecil-kecil tu copy paste lah, dia akan jadi masalah kat sini lah. Okey, semua dah tahu kita skip tak? Okey, dalam hamish ni, contohnya kat sini Ana buat datang Muqaddimah al-Ajurumiyah. Contohnya Ana nak al-kalamu ni, Ana nak ta'liq. Okey, Ana pun tekan dekat ayat ke reference ni. Okey, insert footnote. Okey, dia akan duduk sebelah kiri. Memang kalau itu memang kita tak biasa dah, memang first kali setting dia akan duduk sebelah kiri. Footnote ni kita boleh setting, kita tekan kat sini. Kebiasaannya kita tukar dekat ni je, continuous. Kalau kita biarkan continuous, footnote kita ni bersambung setiap muka surat. 1, 2, footnote muka surat 10 tu seterusnya dia tak akan jadi nombor 1, dia akan jadi nombor 3. Jadi satu tesis kita mungkin akan ada 3,000 footnote. Jadi tak patut. Jadi kita tukar setiap page. Restart each page. Maksudnya setiap page akan mula dengan nombor 1 tu. Okey, apa masalah? First kali kita boleh ubah ni secara senang. Kita just tekan Ctrl A, kita boleh tukar ke kanan dengan senang. Yang menjadi masalah baris tu still duduk sebelah kiri. Macam mana nak tukar? Pergi kepada view. Nanti anda boleh share PowerPoint tu kalau yang tak sempat dapat. Tukar ke outline ataupun Ctrl Alt O ataupun Ctrl Alt M kalau orang biasa main short. Sebelum tu kena tekan dekat nota kaki tadi, mana al-kalam. Klik dulu dekat nota tu. Tekan view, masuk kepada outline, keluar. Ustaz Syamil nak kesuruh. Dia akan keluar macam ni. Bila kita klik kat nombor tu, dia akan keluar all footnote. Cari footnote ni lah, bersebutnya separator. Ubah manual lah. Pergi dekat home tadi, ubahkan ke kanan. Okay? Lepas tu kembalikan view tadi ni. Sekarang ni view bukan view asal. Kembalikan kepada print layout view asal. Bila hantar kembali, hantar akan dapati nota kaki tadi dah bertukar ke sebelah kanan. Ini biasalah. First kali yang kalau tak pernah buat, dia akan lalu masalah ni. Okey, yang kedua, kadang-kadang orang yang tak kisah sangat bentuk, tak apalah. Betul, biasa tengok nota kaki tu dalam kurungan. Tapi nota kaki yang asal dalam Word, dia bukan dalam kurungan. Macam mana nak bagi cantik? Okey, kalau nak bagi cantik, hatta nombor tu sendiri dia nak bagi jadi lain. Nombor tu dia nak tukar font. Contoh dia pakai font tu, tapi nombor tu dia nak guna font lain, nak besarkan. Ataupun nombor tu dia nak buat kelainan sikit, nak buat warna merah contohnya kan. Dia boleh tukar dekat ni Ustaz Syamil lain. Dia punya short dekat sini, style footnote ni boleh tekan Ctrl Shift S. Ataupun dekat sini, dekat ni, dekat anak panah yang ada berada luar ni, dia ada panggil style. Dekat style ni, kalau antum studies ni, yang antum kan nampak semua benda dekat sini. Nak tukar style footnote kat sini, style apa-apa semua kat sini. Kat sini boleh cari style footnote. Dekat footnote tu antum boleh setting tulisan apa yang nak, size berapa. Contoh nak sama footnote tu sama besar dengan huruf tu, ikutlah. Nak bold, boleh tukar dekat style.
Tapi tak tukar pun dah okey. Okey, yang masalah tadi, macam mana nak jadikan nombor ni dalam kurungan? Senang, control H. Ataupun antum dulu tesis sampai habis. Jangan fikir lagi bab cantik-cantik ni, jangan fikir dah last sekali. Tekan je control H, ini bila dah siap 500 muka surat. Bila dah siap semua, tekan control H, kod dia, tekan shift 6. Shift 6 ni tanda yang macam tu. Dia short form untuk footnote F, huruf F. Itu tekan dekat find. Pada replace, buat kurungan, tekan benda yang sama, shift 6, tekan dan tu shift 7, tutup kurungan. Handailah sekalipun footnote hantar masa tu dah cecah 5,000 footnote, hantar tekan replace all, semua nota kaki antum akan ada dalam kurungan secara automatik. Bila terlalu close, maksudnya kalau masa tu dah ada 5,000 dekat atas, 5,000 kat hamish, semuanya dia akan bubuh dalam kurungan. Tapi andai dah buat, tiba-tiba masa tasih ada satu nota kaki nak tambah, ketika tu jangan tekan replace all, antum tekan find next replace, find next replace yang masih belum ada dalam kurungan. Boleh? Okey? Kalau yang sikatan-sikatan tu nanti anda share dalam tu lah. Okey, seterusnya yang nak sharekan secara ringkas, masing-masing lapor lah. Dia panggil sebagai dia ni saya telah meletak angka footnote di dalam kurungan. Dia panggil break page. Break page ni jarang orang guna. Apa kegunaan break page? Break page ni kita tak nak dalam satu muka surat, kita selesai dirasahkan masalah pertama, tiba-tiba masalah pertama tu berakhir dengan 3 baris je dalam muka surat tersebut. Bila kita tak buat break page, al-mas'alatus saniyah akan ada dalam muka surat yang sama. Tak cantik lah dalam tesis. Jadi perlu buat break page. Apa break page? Pada perkataan terakhir dalam satu topik, kita buat break. Dia tak penting masa kita tulis, dia akan jadi masalah masa kita edit last. Masa kita edit last, tiba-tiba kita enter, kita buat spacing, tiba-tiba tinggal satu baris masuk muka surat baru, dan al-mas'alatus saniyah ada di bawahnya, tak cantik dalam, dan fihris nanti akan jadi berterabur. Kita nak setiap tajuk berada di muka surat yang baru. Jadi kita pun buat break page. Okay, contoh. Sekarang ni anak nak buat al-kalamu huwal lafzul murakkabu al-mufidu bil wa'ni. Anda tak panggil lah tesis anak kan jadi kena syarah lain pula. Okey, ana nak jadikan matan ni di bawah satu tajuk besar, walaupun ni matan sebab kita nak syarahkan di bawah al-muqaddimah al-ula. Ana tak nak aksam kalimah ni berada di dalam muka surat yang sama selepas ana edit nanti. Ana letakkan tanda pada bil waqi, masukkan kepada layer, tekan break page. Okey, sekali titik pun tak apa. Dia akan sekarang ni antum tak nampak apa peranan dia. Peranan dia bila edit last nanti. Apa yang kita buat, apa yang kita ubah, benda yang kita dah break tu tak akan ada kalimat masuk dalam muka surat tu. Itu peranan dia. Contoh kita kan ada fasal 1. Bawah fasal kita ada mabahas 1. Kita tak nak mabahas 1 tu tiba-tiba muka surat yang kelima tu hanya ada 2 baris. Bila kita dah break page pada titik, walaupun 2 baris je muka surat tu, mabahas kedua macam mana kita edit sekalipun dia tak akan masuk dalam muka surat tadi. Itu jadi susunan. Faham kan? Itu yang nak masukkan. Maksudnya ana edit macam mana sekali pun contoh kan? Ana tekan bil waqi ni. Ana enter kan, masuk muka surat baru. Tetap wa aksamuhu tu takkan masuk dalam muka surat tadi walaupun satu kalimat, sebab anda dah break page, seolah-olah macam dah letak satu pagar untuk kalimat selepas tu tak boleh masuk dalam muka surat tadi. Itu di antara benda yang berguna dalam tesis break page. Caranya dia adalah kita tekan layer, ambil brace, tekan break page. Okey, seterusnya break page tu boleh delete tak? tekan balik kita klik balik brace tu, dia akan kosongkan balik. Satu lagi, kalau dalam satu page tu ada benda yang kita nak tambah banyak, jadi tak cukup satu page tu, jadi kita kena pecahkan balik break page tu. Okay?
Tu hantar kalau boleh break page tu bagi memang dah settle lah. Tapi kalau contoh ada nak edit, janganlah edit selepas noktah tu. Tulis je lah apa-apa sebelum noktah. Sebab hantar dah break page kat noktah tadi. Tapi kalau hantar letak bawah lepas noktah tu, dia tak akan masuk dalam tu. Maksudnya kalau hantar nak edit macam mana sekalipun, selagi mana hantar edit sebelum noktah, break page tu masih berfungsi lah. Yang masalahnya tambah benda, tapi bukan break page tu. Maksudnya kita break page, tiba-tiba kita rasa ada point, kita tambah point lepas tu, sekejap tambah point sebelum tu. Tambah ataupun buang dulu break page tadi, buat break page baru lah. Okay. Tak. Okey, contohlah kita dirasakan satu masalah. Masalah pertama tu kita ada 5 muka surat. Kita break page dekat titik muka surat ke-5 tu. Peranannya kita tak nak masalah kedua tu masuk dalam muka surat terakhir dirasah masalah pertama. Maksudnya sebenarnya membantu membanyakkan muka surat satu sudut yang lain. Maksudnya tiba-tiba setiap masalah kita kan, kita cubalah usaha tambah kalimat bagi tinggal satu baris je kat muka surat akhir. Jadi dengan dalam masa sama tambah muka surat lah. Seolah-olah menambah muka surat. Sebab musyrif ataupun munakis takkan kata apa tau, walaupun tinggal satu baris. Sebab memang lepas tu tajuk baru. Jadi memang tak. Sebaliknya kalau kita tak buat pula, yang kata kenapa tak. Tapi kalau orang yang tak tahu, dia akan buat enter sampai masuk muka surat baru. Apa masalah kalau buat enter? Dia edit satu baris je, al-mas'alatu saniyah tu tak akan duduk kat atas. Itu peranan break page satu lagi. Dia akan, bila kita enter je masalah sebelum, masalah yang lepas tu dia akan turun bawah. Ada spacing dekat muka surat baru. Tapi kalau kita buat break page, contohlah muka surat kelima masalah pertama tu sebaris je, kita pun edit tengah-tengah. Jadi dia bergerak kat muka surat 5 je. Muka surat ke-6 tu tak kacau, dia tak turun walaupun satu baris. Dia akan turun, tapi andailah tiba-tiba sampai dia tu masuk muka surat ke-6, yang muka surat 6 tu terus pergi ke muka surat yang ke-7. Itu je peranan dia. Jadi kegunaan dia, kita tak nak rosakkan masalah selepas tu. Antum kalau tak buat, bila print kenapa masalah kedua, masalah ketiga semua jadi ke bawah, makin bawah. Sebab apa? Pernah edit satu baris dekat masalah pertama, dia jadi turun. Benda tu sebenarnya sebab semuanya sebab asasnya buat secara manual. Sebab tak buat break page tadi. Seterusnya Al-Quran ni ada dua cara. Sama ada terus download Quran in Word dalam, kalau cari dalam Google terus jumpa. Kalau Quran in Word ni dia akan ada dalam Microsoft Word tu sendiri, dia akan duduk dekat hujung ni selepas kita install. Dan kita boleh tambah manual lah. Kita cari ayat yang kita nak, ataupun kita terus buka Al-Quran ni, kita search boleh juga. Kalau tak ingat ayat dia, kita search dan insert. Okey, apa kekurangan dia? Senangnya sebab kita tak perlu buka software baru. Terus kita insert, kurang cantik. Dia akan macam ayat, macam tulisan biasa. Dengan tesis kita pun tiba-tiba kadang tak sedar pun itu ayat Quran. Sebab tulisan dia adalah tulisan nasakh biasa. Biasa kalau antum buka setengah orang yang pentingkan susunan, antum akan nampak tesis dia bila buka ayat Quran tu sebiji macam Al-Quran. Sebiji macam Al-Quran, seolah-olah dia ambil Al-Quran tu dia copy paste. Cantiklah dengan khat, dengan tebal, dengan baris, alif kecil, semua. Itu dia gunakan cara yang kedua, dinamakan sebagai Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Mushaf Al-Madinah ni cuma sambil-sambil antum tulis tu, sebenarnya boleh juga buat last sekali. Ayat Quran tu tinggal je ruang kosong, walaupun nampak macam susah sebab daripada app lain nak proses nak copy, nak pindahkan ke situ. Tapi apa dia punya ni kelebihan, dia akan cantik. Ada lagi contoh, tak buka sebab ada dalam keluaran tesis ada contoh dia. Memang sebiji macam ayat Al-Quran tu lah. Cuma dia copy paste. Itu je lah letih dia. Dan seeloknya buat akhir sekali, sebab apa? Kadang-kadang bila kita finally selah sekali, kita nak edit, kita nak tekan control all. Kalau kita control all, masa tu akan kacau lah. Sebab Quran tu font dia lain. Jadi sebaiknya kalau siapa nak pilih Mushaf Madinah Nabawiyah, boleh juga guna manual dulu, Al-Quran in Word. Tapi kalau dia nak nampak cantik tesis dia, last sekali guna Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Download, kalau search pun akan jumpa lah. Kalau buka pun dah faham dah setting dia macam mana. Okey, ini yang paling penting yang Ana masukkan tadi. Ana pernah buka laptop seorang yang dah pun munaqashah. Bila Ana buka laptop, dia nak agak terkejut. Macam mana dia buat?
Anda pun bukan kata, anda pun masa tamhidi anda tak tahu juga, anda baru juga tahu. Sebab pengalaman kerja dengan EM semua. Untuk siapkan satu tesis tu, seolah-olah dia tulis lah tesis. Bila masuk tesis tu, mukadimah, satu file. Fasal satu file. Bila buka fasal satu, ada file pula mabahas 1, mabahas 2, mabahas 3. Mabahas 1 tu, tapi nak respect lah, memang orang tu juhud dah agak tinggi lah. Mabahas 1 tu ada pula file word pecah masalah 1, masalah 2, masalah 3. Maksudnya pengalaman sendiri lah, masa di peringkat diploma macam tu lah nak buat. Kemungkinan lah file word tu tak tahu berapa. Okey, ni okey buat untuk peringkat pertama sebelum kita tasghih. Contohlah kalau kita dengan musyrih kita memang jenis nak satu masalah. Okey lah kita buat macam tu. Tapi yang nak bincangkan setelah dah settle dan kita nak gabungkan ke semua yang dah settle. Dan cara itulah yang menyebabkan kita boleh dapat fihris secara automatik. Dan kalau kita ubah, fihris kat muka surat terakhir tu akan berubah secara automatik. Okey, ini kalau kita masuk dalam Microsoft Word, contoh masuk lek jurumiah tadi. Kalau kita perasan dekat home ni, perasan tak ada kotak ni 1, 2, 3, 4. Kalau orang yang tak pernah buat tu, dia tak tahu apalah function heading 1, heading 2. Kalau orang biasa buat buku memang korang tahulah peranan heading 1, heading 2, heading 3 ni. Okey, peranan ni ada yang tahu heading ni, tapi dia tak tahu heading tu lah yang membantu untuk buat fihris. Dia tahu nak buat heading. Apa heading tu? Heading 1, heading 2, heading 3. Makin kecil, makin short topik lah. Contohlah kita jadikan heading 1 tu ihdab, muqaddimah. Kalau lah kita paling besar kita ada bab. Kalau tak sampai tahap bab, dia ada fasal je. Fasal 1, fasal 2. Okay, fasal 1 heading 1. Fasal 2 masih heading 1. Apa yang akan jadi dalam fihris nanti? Dia perasan lah heading dalam fihris bentuk macam tu kan. Heading 1 ni dia akan ada pada hujung sekali. Benda yang kita nak ada kat sini. Heading 2 kita yang nak ada bawah tu. Bawah yang nombor 1. Heading 3 kita nak ada yang bawah nombor 2. Sampailah kita. Contoh, kalau fasal 1 heading 1, mabahas 1 tu heading 2. Dalam mabahas tu kita ada matlab 1 heading 3. Dalam matlab tu ada masalah tu heading 4. Maksudnya kita just to klik al-muqaddimah. Muqaddimah ni kita nak jadikan heading 1. Tulis heading 1. First time tuan-tuan buat macam tu lah tulisan dia. Itulah harap punya tesis, kebiasaannya tulisan dia. Al-muqaddimah, tulisan Times Roman ataupun Arial, dia tak ubah. Okey, untuk kali pertama je. Untuk kali pertama tekan dekat button ni. Dekat heading tu, heading 1 tu, tekan klik button ni. Modify. Setkan satu daripada awal lagi. Antum nak tajuk yang paling besar ni tulisan apa? Contoh kita kata tulisan Lotus. Kita nak tajuk ni saiz dia 22. First kali tukar Latin ni bagi jadi kompleks. Jadi Lotus tukar jadi 22 contohnya. Bagi jadi hitam. Biru-biru ni biasa dalam buku-buku kan. Okay. Sekali je kalau contoh kita nak bold, tajuk tu kita nak bagi bold, tekan OK. Dia akan jadi itu. Dan bila kita tekan kali kedua, contoh kita nak seterusnya tamhid. Tamhid ni pun kita panggil masih dalam heading 1. Tekan je heading 1, dia akan jadi macam tu. Cuma tadi sepatutnya anda setting heading 1 di duduk tengah. Modify sekali lagi. Bagi duduk tengah. Akan berubah semua sekali. Okey, seterusnya anda katalah muqaddimah ula ni bawah tamhid. Bawah kalau tamhid. Jadi kita nak al-muqaddimatul ula ni heading 2. Dia akan jadi macam tu juga. First time setiap heading kita kena edit, modify, tukar komplek, tukar Lotus. Tadi 22 kita ambil lah 20. Kecil sikit. Tak perlu bold sebab tajuk yang subtopik yang kedua. Contohnya biru tukar warna hitam. Tapi bagi duduk tengah juga. Contoh muqaddimah tu lah. Cari muqaddimah yang kedua. Al-muqaddimah tu saniyah
heading 2. Okey, dalam mukadimah pertama dari contoh lah. Lepas ni kita buat macam mana dia boleh jadi fahris secara automatik. Okey, dalam ni ada tajuk aksam kalimah. Aksam kalimah ni bawah mukadimah tadi. Maksudnya kita nak jadikan dia heading yang ketiga. Kita buat 3 cukup lah, kan jadi panjang. Heading 3 ni kita edit macam sama juga. Terus 18. Okey, jadi aksam kalimah tu heading ketiga. Dia dekat muka surat tu taklah nampak apa. Okey, pada last sekali sampai sikit lah jadi face. Normal tu kena hijab. Ha? Normal punya heading. Heading normal tu. Aha. Kena buat juga kan. Semua boleh. Maksudnya bila kita tekan kat sini, normal ni tekanlah setting dia. Apa yang kita nak ubah, tak nak bagi jadi banyak kali kerja, kita ubah dekat style ni. Kalau antum masuk kat option style, kalau tengok sini macam tak banyak. Sebenarnya bila antum tekan option, recommended ni tukar all style. Akan keluar tentang paste, akan keluar tentang nota kaki, semua benda. Kita, contoh kadang di antara masalah, kita copy daripada satu benda, bila kita paste jadi tulisan tak sama. Semua tu sebab kita tak setting dekat style ni lah. Tapi anda bagi gambaran, boleh start di sini ataupun boleh search dekat YouTube. Okey, tak nak buat panjang, kita tambah sikit lagi, cari contoh tadi mukadimah masanya dah settle. Takrif i'rab ni duduk spacing heading 3 lah, heading 3. Aksam i'rab pun heading 3. Dah tak ada masalah sebab kita dah setting tadi. Bab ma'rifati alamatil i'rab, bawah i'rab dia akan jadi heading 4. Contohlah, tak apalah, kita tak payah ubah tulisan. Okay, last sekali, bila dah kita settle benda ni, kita boleh pilih kita nak muka surat. Kadang-kadang kalau buku Melayu, dia punya fahris dekat muka surat pertama, ada yang muka surat akhir. Kalau kita nak muka surat akhir, kita terus pergi muka surat akhir lah. Pergi kat muka surat akhir. Tengok, cara nak masuk terus Ctrl P ataupun space kan lah.